Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bersiaran secara langsung seperti biasa dalam sesi Bangun di EFP, Support Group EFP, tuan-tuan dan puan-puan. So, seperti biasa, ini adalah hari ke-5 berturut-turut saya bersiaran secara langsung, yang mana saya harap hari ini akan lebih jadi lebih ramai yang masuk. Penghulu segala hari, hari Jumaat penuh keberkatan. Saya mengharapkan anda semua tuan-tuan dan puan-puan untuk menonton dari mula sampai habis. So saya masih menunggu kehadiran anda untuk masuk ke dalam sesi live ni. So bagi mereka yang dah masuk, mohon kerjasama untuk anda perkenalkan diri, say hi ke, tunjuk wujudkan diri anda sebab saya tak nampak siapa lagi ni. Cepat say hi, say something, say whatever, bagi salam so that kita boleh mulakan sesi pada hari ini dengan segera. Okey, terima kasih. Itu dia yang pertama, Cik Teh Rofidatun Putri Johari. Wah, Putih Johari, ada Putri pula, mohon maaf. So apa khabar? So saya nak mohon anda semua tuan-tuan dan puan-puan, adakah suara saya jelas? Adakah visual saya jelas? Dua benda ni saya mohon anda komen di situ, jelas ke tak jelas. Jika jelas, tulis itu jelas. Itu benda pertama saya nak anda tolong saya. Yang mana saya hari ini sangat bersemangat, sebab basically dah apa khabar Cikgu Kapten? Waalaikumsalam, terima kasih. So adakah suara dan video saya jelas? Kalau jelas, cun. Kalau tak jelas, bagi tahu jelas ke tak jelas. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini hari Jumaat 27 Disember. Tarikh yang bagus pada saya sebab basically hari ni dah sejak 7 hari, dah genap 7 hari sejak bermulanya EFP dan 5 hari sejak EFP tamat. So hari ni kita harap kita boleh reflect diri sikit lah. Kita akan basically bantu sesama sendiri untuk tengok apa yang pencapaian kita dah capai sejak habis EFP. Yang mana saya rasa ramai dekat sini yang dah hadir. Siapa dah hadir EFP baru-baru ni? Angkat tangan, say I. Tulis itu, say I. Tulis, say I. Siapa yang hadir EFP baru-baru ni. Dan saya juga nak mohon anda semua tuan-tuan dan puan-puan, tolong belanja saya love dengan like. Belanja love like untuk saya, so that saya rasa lebih confident. Saya boleh tahu yang anda sebenarnya tengah tengok saya. Anda tak duduk tidur ke? Tak pasti. Dah pukul apa ni? Jangan tidur sangat. Pagi kena bangun awal. Ini yang selalu dipesan oleh orang-orang tua. Dan salah seorang ni adalah dipesan oleh mentor kesayangan kita juga, Dr. Haji Azim Osman. Terima kasih Cik Teh Rofidatun. Macam Cik seorang aja yang ada kat live ni. Orang lain semua tak ada. You je dari tadi. Terima kasih lah komen. Okey, selepas anda dah belanja love dengan like, terima kasih Cikgu Kapten, banyak dia belanja ni. Terima kasih Cik Andy Anwar. Terima kasih. Saya nak minta tolong tuan-tuan dan puan-puan, apasal live viewer kita ni tak memberangsangkan ni. So saya nak anda semua tolong saya tag kawan-kawan anda yang dalam, kalau anda adalah Titanium, tag geng Titan anda semua. Tag, kan ada hashtag geng Titan tu. Tag semua geng Titan. Kalau anda Spire, tag semua Spire anda. Spire yang baik ke dan tak baik ke? Jangan macam tu. Ada pula yang tak baik pula. So tag semua supaya anda untuk tonton sesi live ni. Dan kalau anda juga bukan Titan, bukan Spire, belum lagi, tag kawan-kawan anda yang satu grup dengan anda hari tu. Satu grup masa buat projek Tuan Azul, masa hari Jumaat, malam Sabtu hari tu, yang kata buat logo macam-macam tu. Tag. Mungkin juga kenapa live viewer kita ni tidak memberangsangkan ni, mungkin sebab saya buat waktu hari ni, buat pertama kalinya saya live menggunakan profile page saya. So saya rasa nak live lepas ni tuan-tuan dan puan-puan, saya akan live menggunakan profile page saya. So bukan guna Nasrul Richworks, sebab Nasrul Richworks tu dah tak ada dekat sini lagi, dia pergi kerja kat Richworks. So saya ada dekat sini. Saya potong badan saya. Yang Nasrul Richworks tu pergi buat kerja Richworks lah. Jangan sibuk nak live lah. So saya yang akan. So kalau lepas ni anda tengok saya punya page Nasrul Hadi Syukran, itu adalah saya. So tak ada lagi bagi mereka yang sebelum ni suka tengok suka interact dengan saya pakai Nasrul Richworks tu,
no more. Apa-apa semua pakai page saja. Saya harap jelas tentang ini. Ini adalah salah satu perkara yang anda kena fahami. Kalau anda jadi popular satu hari nanti, insyaAllah, amin. Kita guna profile page lah, tak payah guna personal page. Sebab personal page tu banyak sangat orang flooding dengan saya dengan friend request. Saya takut saya tak boleh respon untuk semua. So might as well saya pakai page je. Okay, boleh-boleh? Berlaku jujur tu, amalan mulia pada hari Jumaat. OIC, yes. That's why lah mungkin ramai tak masuk lagi. Itu sebab saya nak minta tolong anda semua. Tolong tag kawan-kawan ni. Sebab kebanyakan orang yang selalu masuk ni saya tak jumpa pun. Ini semua banyak junior ni. Terima kasih. Dan baguslah saya jumpa orang baru. Cikgu Kapten tu saya biasa tengok lah. Yang lain-lain ni Cik Syiida Zainuddin, jarang jumpa ni. Tu yang best tu bila tengok jumpa orang baru. Okay, so tolong tag semua orang. Ada selalu biasa ada Tuan Muhammad Ming, ada semua. So macam mana lah dia orang begini. Agaknya dia orang tunggu yang Nasrul Richard tu keluar kot. Nasrul Richard tu tak keluar dah. Lepas ni live semua pakai profile page je. Okay, so dah 5 hari program EFP berakhir. 7 hari sejak EFP bermula. Saya nak reflect sikit lah pagi Jumaat ni. Reflect tu saya nak anda muhasabah diri. Saya nak anda kenang kembali siapa yang pergi EFP baru ni? EFP baru ni, siapa yang pergi? Angkat tangan, say I. Cuba angkat tangan sikit. Tak nampak lah. Mana pergi diorang-diorang ni semua? Aduh, baru 24. Biasa masa ni dah 50, 70, dah dekat 100 lah. Mungkin menantikan Nasrul Richard live. No. Kita try dulu. Kita nak try live pakai saya punya personal page ni, yang mana saya punya profile page ni, official page. So saya nak harap ada sambutan lah. Kalau tak ada sambutan saya teruskan juga, tak ada isu. Okay, tuan-tuan dan puan, kita dah 5 hari go through ke EFP. Dan saya yakin ramai yang di antara anda, terima kasih Cik Famiza, terima kasih Cikgu Kapten, terima kasih anda adalah antara yang hadir. Basically apa yang berlaku masa EFP baru ni adalah banyak benda yang saya boleh kata macam ni lah. Mungkin bila saya baca learning point certain kebanyakan daripada anda sebenarnya macam tak sangka pun boleh belajar apa yang diajar masa EFP. Tak sangka macam tiba-tiba ada yang okey, contoh saya dapat feedback dan saya dapat feedback. Ni ingat tak buku ni lagi? Buku hamster ni, siapa ada lagi? Siapa dah buang buku ni? Ada lagi tak buku ni? Siapa ada lagi buku ni? Ada lagi kan? Okey. Nampak ni? Saya dah siap ada tag apa semua kan. Saya pun pegang lagi buku ni. Saya tak tahu lah anda semua letak mana buku ni. Saya faham masa hari kan kita buat pendaftaran awal pada hari Khamis. Saya tahu mesti ramai daripada anda masa hari Khamis you all dah pegang buku ni, ataupun even masa hari Jumaat you datang daftar buku ni. You all buka buku ni kan. You all cakap, ya Allah, banyaknya lah benda nak baca kan. Macam buat apa banyak-banyak sangat ni? Actually apa? Ni confirm tidur lah orang kata. Kebanyakan you all punya pemahaman adalah kelas ni adalah kelas untuk tidur. Satu, kelas untuk tidur. Satu lagi, kelas ni apa? Untuk mereka yang saja bosan-bosan, nanti kejap lagi pergilah toilet ke apa selalu. Kelas ni sure tak best. Sebab ni bukan kelas Dr. Azizan. Ni kelas tak siapa-siapa Tan Mamat ni. Hari tu jumpa masa dekat MMM pun naik macam acah-acah hebat je kan. Betul? Siapa ada pendapat macam ni? Better jujur. Tengah mood baik ni, better jujur je. Jujur. Macam tak excited pun nak pergi kelas EFP ni. Macam rasa macam dah terpaksa pergi. Dah bayar pun paket Super SS tu. Dan pergi je lah. Tak pun saya aspire, saya Titan. Dan memang kena pergi pun. Saja nak test. So Siapa rasa ada perasaan itu? Better jujur lah. Tulis itu jujur tak? Jujur lah. Macam memang plan datang nak tidur je sebenarnya. Tak ada plan pun datang nak enjoy the session. Skeptical. Yes, terima kasih. Ini yang best ni, jujur. Terima kasih Cikgu Kapten. Skeptical macam ada ke nak belajar account? Aku business owner kot. Apa yang best ni? Tak ada apa pun. Saya macam business owner nak buat account ni, tak ada benda pun. Terima kasih Tuan Eddie Aswan. Tuan Eddie Aswan, sahabat lama ni, Titan. Waalaikumsalam Tuan Muhammad Ming. Tolong Tuan Muhammad Ming, tolong tag semua kawan Spire ni. Tak masuk-masuk lagi orang ni. Ramai tak masuk lagi. So tengok, ada tak skepticality tu? Macam datang nak belajar, bagus. Dari Cik Diana Syah, mana ada? Ada, sebab saya baca kat learning point. Saya kecil hati tau.
Looking forward sebab nak tahu apa. Okay, jujur EFP sangat power ni. Masih tahu Mak Min dah pergi memang nak tahu. Yang lain-lain ni, yang first time pergi ni, yang seat super SS ni, diorang mana lah tahu. Diorang tahu, diorang suka dapat harga RM47. Okay, jangan bagi tu harga. Itu dulu hadiah. Cikgu Captain ni psycho pula. So actually macam tu lah kisahnya. So itulah yang bestnya bila saya berjaya menidakkan dakyah-dakyah palsu. Dan saya boleh cakap dengan anda semua, cakap orang sebelah, bangun. Bangun. Cakap orang sebelah, bangun. So bila kita start bangun, kita dah start belajar satu demi satu. So saya seriously rasa macam yang paling hebat bukan saya pun. Saya tak rasa saya hebat, saya rasa anda yang hebat. Sebab learning point tu, lepas tu anda semua fikir yang tak boleh tidur. Ada yang cakap habis kelas EFP tak boleh tidur, asyik kena cakap suruh bangun je. Betul? Ada yang suruh bangun. Itu kelas EFP, bangun. Lepas tu ada pula yang kata rasa macam tak boleh tidur pula sebab dah murung. Banyak benda tak settle lagi. Sebab saya ajar benda-benda yang menakutkan. Cukai, duit tak tahu macam nak kira, kos langsung ke laut. Apa banyak gila semua tak tahu. Kelas tak boring. Yes, dah terpaksa lah sebab kena cakap bangun Tuan Mak Fitri Hassan. Memang kelas tak boring. Saya memang tak boring. Tengok tenaga saya setiap kali live semua hampir sama je. Sentiasa on the peak. Sebab saya faham yang saya nak anda semua kaya. Saya nak anda boleh pergi lebih jauh. Dan saya tak nak anda tersesat. So that's why saya nak anda semua tuan-tuan dan puan-puan, hari Jumaat ni adalah setelah lebih kurang seminggu lepas EFP bermula dan 5 hari selepas tamat. Apa saya nak anda faham adalah saya nak anda reflect balik. Saya nak anda bersyukur. Bersyukur sebab Tuhan gerakkan hati anda untuk datang ke kelas EFP kali ini. Tuhan gerakkan hati anda untuk at least sempat nak betulkan benda ni. Sempat sedar betul-betul sebelum 2020 bermula. Tengok tu Cik Nini Zilawani, tengok buku apa benda ni bila dah nak start nak muntah. Tengok ni jujur ni. Pening kepala sebab ingat dah cukup bijak, rupanya banyak tak tahu, tak sempat mengantuk. Yes. That's why. So you all reflect balik macam mana kalau tak datang ni apa jadi. Sebab benda dah nak masuk 2020, macam tak tahu okey, macam ni kita nak buat ni, mana satu kita nak buat ni. Tiba-tiba sekarang dah macam semua acah-acah tak tahu mana satu nak buat macam ni, mana satu nak buat. Baguslah, alhamdulillah. Saya sebenarnya yang berterima kasih dekat anda sebab anda datang. Kalau anda tak datang, susah kita nak adjust banyak benda. Kalau anda tak datang, kita tak boleh nak cover banyak benda. So that's why hari ni salah satu benda saya nak sentuh sikit untuk topik yang saya rasa saya tak sempat cover masa EFP baru ni, tentang pengurusan duit. Okay, Cikgu Captain, terima kasih daftar enterprise tapi tak daftar current account. Sila buat segera. Sebab kalau anda lambat daftar current account ni, dia akan jadi isu yang sangat membarah lah. So, okay, sebelum kita mulakan, saya nak anda buat dua perkara. Berapa perkara? Dua perkara. Okay, yang pertama, saya nak anda semua tolong tag semua kawan anda mana yang belum masuk lagi. Terima kasih tadi Tuan Muhammad Ming, dia dah tag semua geng Spire dia. So bagi mereka yang Titan, boleh tag geng Titan juga. Malam tadi ada Spire dan Titan, ada sesi weekly Zoom dengan Doc. Banyak Doc sentuh tentang magic number, tentang account, tentang apa yang anda pelajari daripada EFP. Lanjutan daripada tu. So saya yakin anda semua macam dah boleh connect lah. Oh, patutlah kena pergi kelas EFP, patutlah kena pergi kena maintain dalam circle yang bagus. Sebab kalau tak pergi kelas EFP, macam mana lah nak tahu urus duit, betul? Tu siapa yang dah connect lah. Titan dan Spire saja ada sesi Zoom, weekly Zoom dengan Doc. Okay, dan dapat daftar bank rimau. Sebenarnya tak seperti ni, hutang cukai tak bayar. Scary, yes. Tuan Cik Zamri Shah. Okay, so itu yang pertama. Saya nak anda minta tolong anda tag semua kawan. Yang kedua, saya nak anda semua belanja love, belanja like supaya anda rasa bangun. Tekan laju-laju tu, love dengan like tu, tekan laju-laju. Tekan. Sebab barulah saya akan mulakan dengan saya punya topik. Boleh? Okey, siapa ready angkat tangan? Say I. Say I lucu ni. Say I. Siapa ready? Sebab kita akan buat lanjutan pembelajaran daripada apa yang saya ajar. Basically malam tadi Doc sentuh tentang magic number.
baru-baru ni sewaktu anda semua di BDB, saya sentuh tentang magic bag. So, itu adalah tentang magic bag duit masuk. Sebenarnya magic bag, perkenalkan kembali, siapa tak pernah tengok magic bag, ni magic bag ni. Mesti orang cakap, magic bag apa ada? Buka ni keluar arnab ke? Ting. Tak ada, mana ada. Magic kan? Magic dah tak ada apa-apa pun dalam ni. So, magic bag ni adalah formula yang diguna pakai oleh, yang diasaskan oleh Tuan Haji Jerry. Yang mana magic bag ni dia ada dua function. Satu function adalah pengurusan duit masuk. So macam ni, bagi mereka yang tak tahu apa benda saya cakap pasal magic bag duit masuk ni, pergi tengok live beberapa hari lepas. Tengok live tu, ada cerita pasal magic bag duit masuk ni. Anda tengok tengok live tu, anda akan faham tentang magic bag duit masuk. Sebab itu adalah lanjutan dari pembelajaran tentang My Monthly Sesi. Okay, saya akan cerita pasal duit keluar. Okay, untuk hari ni kita cerita pasal duit keluar saja. So, anda dah ready? Okay, cun. Katakan yes. Say yes. Yes. Untuk anda katakan anda telah bersedia. Dalam kiraan satu, mula. Mula. Patut dalam kiraan 3 kan. Dah salah cakap. Okay, bila kita cerita pasal magic bag, of course kita ada Monday, Tuesday, Wednesday dan seterusnya. Okay, apa yang saya nak ajar pasal magic bag hari ni tuan-tuan dan puan-puan adalah lebih kepada anda yang kebanyakan anda yang melibatkan bisnes tentang kedai makan, ataupun anda yang melibatkan penggunaan cash yang banyak, yang dia perlukan guna duit cash lah. So, saya akan ajar sikit saja pagi ni, just teaser je, sebab untuk daripada syllabus cash flow management, kita ada satu table tentang magic bag ni. Nampak ni? Tengok dia jauh je. Bagi korang terbakar sikit nak tahu apa benda ni. Dah cukup lah. Apa nak tunjuk banyak-banyak? Tak adalah. Kalau tunjuk pun tak faham pun, so better saya explain. Basically macam ni. Ramai yang tanya dengan saya, Tuan Nasrul, saya ni buka kedai makan. Bila saya buka kedai makan, saya punya duit penggunaan tu hari-hari saya guna cash banyak. Setuju? Ramai yang guna cash banyak, ramai yang guna cash. Dia terlalu banyak penggunaan cash yang menyebabkan dia rasa macam dia dapat sales, dia guna balik duit cash tu untuk contoh bayar ais, bayar gaji pekerja, bayar bahan mentah, dia guna benda tu. So, apa yang saya akan ajar dalam ni tuan-tuan dan puan-puan adalah basically macam mana nak elakkan. Kan saya cakap masa kelas EFP baru ni, yang segitiga disiplin tu, betul? Macam ni segitiga disiplin? Macam ni. Segitiga disiplin tu, kita ada atas kali apa? Kita ada in, bawah tu kita ada out, dan of course kita ada baki. Dan bila saya sebut pasal duit baki untuk duit keluar. Bila kita cerita pasal duit keluar, ada echo sikit. Mungkin tim buka sikit pintu. Okay. Bila kita cerita pasal duit keluar, kita nak duit keluar ni setiap minggu sekali je. Kita nak duit keluar setiap minggu sekali saja. So, adakah suara lebih okey? Kurang ke tak echo ni? Mungkin okey sikit. Saya rasa okey sikit. Okey. Bila kita cerita pasal duit keluar, kita nak duit keluar seminggu sekali saja. Tapi saya faham ramai yang bisnes kedai makan ataupun butik, duit mereka keluar adalah setiap hari kena keluar. Betul? Setiap hari kena masukkan online banking, kena keluar duit. So kita nak elakkan benda tu berlaku. That's why magic bag ni dia jadi dual function. Ataupun anda kena ada dua set magic bag ni. Satu untuk masukkan duit, satu untuk keluarkan duit. So bila kita cerita pasal keluarkan duit, actually sebenarnya anda semua ni kalau buat bisnes kedai makan ataupun anda semua ni buat bisnes yang melibatkan operation yang banyak menggunakan cash, anda sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, anda dah basically duit anda memang selalu akan kena keluar hari-hari. So macam bila saya cakap pasal duit keluar seminggu sekali tu, you all macam dia ni macam tahu-tahu je. Ya dia ni. Dia ni macam acah-acah hebat je. Dia bukan tahu pun kita kena keluar setiap hari. Betul? Siapa ada skepticality yang sedemikian? Siapa ada? Marah nanti orang skeptical lagi. Tak adalah.
So apa saya nak cakap, anda macam rasa macam tak yakin betul ke tak betul boleh keluar seminggu sekali. So tentang magic bag, magic bag ni, apa yang sebenarnya saya nak anda buat adalah, okay, to be honest to you guys, kalau anda run kedai makan, anda actually sebenarnya tahu pun setiap minggu lebih kurang duit tu keluar berapa banyak. Duit tu basically on average anda tahu berapa yang sebenarnya akan dikeluarkan, berapa yang sebenarnya dia basically dah boleh agak lah, dah boleh agak. Contoh kalau anda run kedai makan, mungkin satu minggu sebenarnya beli bahan mentah mungkin 17-15 ribu atau kurang dari 20 ribu. So apa yang patut anda boleh buat dan saya boleh cadangkan tuan-tuan dan puan, saya boleh cadangkan adalah anda dah tahu average setiap minggu penggunaan duit untuk belanja ni berapa. So sebagai contoh, kalau anda run kedai makan, contoh kedai makan, anda run kedai makan sehari anda perlukan RM2,000 untuk penggunaan cash. Beli ais, beli bahan mentah, beli bayar gaji, contoh. Tapi bayar gaji tu saya tak galakkan sebenarnya. Dia lebih kepada anda banyak guna cash ni setiap hari. So apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda dah tahu setiap minggu anda memang akan gunakan duit ni, that's why bagus kalau anda sama ada anda gunakan magic bag ni atau anda cipta satu lagi akaun asing yang macam saya cakap pasal operation tu. Boleh letak satu akaun, itu adalah untuk duit keluar saja. Tapi of course kalau ada akaun bank, dia akan jadi macam still je keluar duit keluar setiap hari, betul. Tapi seriously, apa yang saya boleh cakap, kalau contoh Puan Diana, saya rasa dia dah start gunakan ni. Puan Diana, siapa ingat Puan Diana? Hashtag dari asnaf jadi pembayar zakat. Puan Diana, daripada seorang asnaf menjadi pembayar zakat, dan adalah kisah yang sangat terima kasih Puan Diana. Maaf ada iklan kejap, tiba-tiba dia muncul kat situ. Dan kenapa saya cakap bagus saya nak sebut pasal dia adalah di antara mereka yang menjalankan bisnes kedai makan. So mereka kena pakai benda ni. Okay, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, the best thing adalah, saya seriously cakap adalah, anda kalau contoh anda memang dah tahu setiap hari anda akan guna RM2,000. So apa yang berlaku kalau anda dah tahu setiap hari anda akan ada RM2,000. Let's say kita cerita pasal 5 hari dululah. 5 hari. Apa khabar Puan Masyi? Sihat Puan Masyi? Masitah, Puan Masitah, Puan Masyi, betul lah tuan? Betul lah cari. Apa khabar Puan Masyi? Welcome back to Richwood. Terima kasih, saya harap bermanfaat perbincangan kita hari tu. Okey, iklan lagi. Okey ni, magic bag ni, let's say ada 5 hari. Kalau anda tahu setiap hari anda akan guna RM2,000, apa anda boleh buat? Masukkan RM2,000. Keluar seminggu sekali, masukkan RM2,000 dekat dalam setiap bag ni. Mungkin you akan kata, Tuan Nasrul, macam bahaya je kan dah jadi RM10,000. Pandai-pandai lah Ijaz. Ataupun letak duit tu ke tepi sekejap, masuk dalam akaun mana-mana. Sorry, jangan. Masukkan je terus cash tu dalam ni. Abaikan apa saya cakap tadi. Nanti korang macam-macam cara korang. So Isnin masuk RM2,000, Selasa masuk RM2,000, Rabu masuk RM2,000, Khamis masuk RM2,000, Jumaat masuk RM2,000. So kita ada 5 bag dengan ada setiap satu bag ni ada RM2,000, betul? Okay, nampak saya? Okay ke tak okay? Cakap orang sebelah, bangun. Cakap orang sebelah, bangun. Cakap orang sebelah, bangun. Okay, relax dulu, tenang, faham Betul? Ada 5 bag, ada RM2,000, setuju? Okay, apa anda buat tuan-tuan dan puan-puan? Bila anda buat macam ni, inilah maknanya duit keluar seminggu sekali je. Sebab anda keluar seminggu je, keluar RM10,000, masuk setiap bag RM2,000. Dah settle, keluar seminggu sekali. Dan you tanya saya, macam mana dapat RM2,000 ni Tuan Nasrul? Anda kan dah tahu tiap-tiap hari belanja. Itulah sebenarnya, itulah RM2 dia dalam ni. Faham? Okay, RM2 pula, RM2,000. Okay, apa kan anda masuk RM2,000 dalam ni? Masuk RM2,000 dalam ni. So kalau anda pergi pasar, kalau anda buka kedai makan, anda pergi pasar, anda belanja, dapat saja receipt. That's why setiap pembelian, pergi beli ikan ke, beli udang ke, beli ayam ke, kalau tak ada receipt, minta receipt tu dengan pakcik pasar tu. Minta dengan dia. Dia mesti ada receipt ni. Zaman sekarang semua ada receipt. Kalau tak ada receipt juga, suruh dia tulis.
tulislah berapa dia awak bayar kat dia, tulis. Kertas tulisan tu masukkan balik dalam beg ni. Faham ni? Saya masih tersekat lagi. Faham tak? Faham? Tanya orang sebelah. Bangun. Kau dah bangun ke belum? Kau faham ke tak ni? Okey. Let's say anda pergi kedai ikan, bayar RM30, masuk RM30. Pergi kedai ayam, bayar RM100, masuk kertas RM1. Kertas tu adalah receipt. That's why perkataan lagi tepat adalah bukan kertas, perkataan dia receipt. Bila kita sebut receipt, makcik kedai sayur tu pun kena isi receipt. Orang tu jual ayam ikan, dia mesti kena bagi receipt kalau you pergi pasar. Faham ke tak faham ni? Jangan berkompromi, mesti ada receipt. Sebab apa? Tanya orang sebelah, sebab apa? Tanya kat sini, sebab apa? Sebab awak dah bawa RM2,000. So, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, kalau setiap pembelian awak masukkan receipt, masuk receipt dalam ni, so end up, kalau let's say, saya tanya dengan awak you all dah tahu hari-hari belanja RM2,000, betul? So end up tiba-tiba dalam duit ni ada lebihan RM100. So mana pergi lagi? RM1,900. RM1,900 itulah yang dalam bentuk receipt tu. Saya bagi contoh contoh senang sikit susah sangat ni nak bagi korang nampak ni receipt ni. Bengang tak bengang ni. Okey, contoh. Contoh ada receipt lah ni. Ni contoh receipt. Dia bayar pakai credit card ke apa ke tak kisah. Bayar pakai cash lah. Dia ada receipt ni Receipt ni lepas beli barang, ambil receipt ni, lipat, masukkan balik dalam beg ni. Masukkan dalam beg. Okey, masukkan dalam beg ni. Okey, dan awak tutup je. Dah. Habis. So, bila anda balik nanti, hari ni tutup kedai atau tengah relax, tengah tak tahu nak buat apa, bawa keluar semua receipt ni. Kira-kira, okey, lepas tu dalam tu ada 100. Anda akan tahu dalam pemikiran anda dah guna duit berapa, balance tinggal 100 ni. Asalnya tinggal berapa, masa bawa tinggal bawa ada berapa? Ada RM2,000, betul? So masukkan balik dalam tu. So tinggal dalam receipt ni mesti ada nilai 1,900. Okey. So faham ke tak faham ni? Faham kan? So bila you dah tahu macam tu, so basically macam ni lah. Kan masih kelas EFP saya tanya, hitam di atas roti canai tu, siapa boleh jawab? Tak ada siapa boleh jawab. Mustahil siapa-siapa ingat. So kalau contoh sekarang ni, hari ni let's say hari ni hari Jumaat lah. Kita ambil receipt bag hari Jumaat Sabtu Ahad mungkin kedai busy, tak sempat nak buat apa-apa, tak ada ni nak key in. Tapi sebenarnya anda boleh ingat sebab dekat dalam setiap bag ni ada receipt perbelanjaan ikut hari. Faham tak? So bila anda free nanti ataupun tak account ataupun kerani, that's why semalam ingat lagi apa benda yang saya ajar. Saya suruh buat apa? Cuba ingat balik. Saya suruh anda hire kerani. So inilah kerja kerani. Mungkin anda ni masih lagi business owner yang pergi pasar, tak ada masalah, pergi je pasar, tak ada isu. Tapi jangan lama-lama. Macam Tuan Aizat, saya faham kalau saya borak dengan dia, kisah dia adalah dia memang awal-awal dulu semua benda dia buat. Pasar dia pergi, semua dia pergi. Tapi sekarang tak adalah dia pergi, tapi dia ada tim dia. Tapi tim dia masih lagi gunakan cara macam ni. Tukang masak roti canai pun tak ingat. Tak ada siapa ingat, Tuhan saja yang tahu. Tukang masak roti canai lagi dah dia tak ingat. Dah banyak sangat roti canai dia nak kena ingat. Dia dah lambung dah, dia tak tahu dah masa tu. Pap dia tepat, dia siap perpam macam tu. Mamak maju, servis laju. Dah saya masukkan benda-benda macam ni lah untuk kerani you buat. Kerani buat keluar dari situ, dan barulah dia reconcile balik. Faham ke tak faham tuan? Wonderful ideas, yes. Berikan terima kasih kepada Tuan Haji Jerry. Ini bukan idea saya, ni idea dia. So bila apa anda akan buat, let's say anda dah ada 5 hari punya magic bag, maksudnya 5 hari punya transaksi, anda dah ada 5 hari. Buat jadi kipas sikit. Hari 5 punya ni, dan di satu hari anda boleh dah duduk untuk tulis balik. Bukan kata bagus kalau boleh buat hari-hari, tapi sebenarnya hari-hari anda dah tahu tak berapa duit keluar. Agak-agak tahu tak berapa duit keluar hari-hari. Dah tahu dah sebenarnya 2,000 lah setiap hari keluar.
Ataupun seminggu sekali dah keluar 10, tapi setiap hari dah tahu keluar 2,000. Just nak tahu tinggal balance je. Itu je. Faham ke tak faham? So at least tak adalah serabut sangat, tak adalah macam pening sekali kepala sangat. Mungkin juga tuan-tuan dan puan-puan, macam mana ni? Kadang-kadang satu hari lebih 2,000. Apa nak buat? Kalau lebih 2,000, pinjamlah sikit duit awak. That's why you all kena sentiasa review satu hari kena guna berapa. Kalau tiba-tiba ada satu hari tu large order, ada tiba-tiba orang order baru masuk, pandai-pandailah adjust, keluarkanlah sikit duit atau pinjamkan dulu duit sendiri. Pinjamkan dulu. Okay, faham ke tak faham ni? Itulah namanya penting belajar pattern. Sebab anda dah tahu dah. That's why kena record. That's why kena start record duit keluar, kena start record duit masuk. So anda faham kaedah dia. Kalau anda buat kedai makan, of course, kalau lagi banyak sales masuk, lagi tinggi duit nak kena keluarkan. Sebab nak kena bahan mentah tu nak kena beli dengan banyak. Lagi ramai orang nak makan. Dia sini macam ni lah. Saya tak nak basically macam ni Saya tak nak anda terlalu macam fokus sangat kepada proses tu. Saya nak anda start buat dulu. Bila anda dah start buat, macam-macam benda tu dia akan datang sendiri sebenarnya. Sebab kalau anda macam terfikir-fikir macam mana nak buat, nak benda tu perfect, takkan ada benda perfect untuk pengurusan duit ni. Untuk pengurusan duit kalau melibatkan magic bag ni, dia adalah anda kena buat dan buat. Boleh faham ke tak ni tuan-tuan dan puan-puan? Cakap orang sebelah, bangun. Saya tak tengok jam saya berapa ni, setengah jam dah. Cakap orang sebelah, bangun. Macam tak bangun ni. Macam beberapa orang je yang tulis kat sini ni. Yang lain tu mana? Belanja lah sikit. Kalau anda ada kawan-kawan tengok mana ni, tak nampak malam ni, pagi ni, pagi. Hai, ni bukan recording, ni memang betul. Ini betul-betul bukan tipu tuan-tuan dan puan. Memang pagi. Pagi kita salah tadi memang pagi lah, saya malam ni lagi, memang pagi. Kalau mau besar macam saya belasan ribu, okey bagus Cik Mel Amalia. Kalau belasan ribu kan bagus. Kalau you ada satu debit card khas, debit card ataupun credit card khas untuk belanja ni, yang itu maksudnya transfer daripada duit company masuk dalam credit card atau debit card tu. Credit card lah bagus. Sekarang banyak kedai pun ada merchant, so pakai credit card je. So dia keluar seminggu sekali je masuk. Kalau terlebih belanja, pinjamkan duit sendiri. Betul. Jangan, kalau terlebih belanja, awak sendiri yang tak tahu sebenarnya sehari tak cukup pun 2,000 tu. So itu sendiri. Okay? Sound terus. Maaf, saya pun tak tahu kenapa hari ni line dia tak berapa cantik sangat. Saya pun dapat agak dekat sikit, minta maaf. Tapi actually dah nak habis pun. Tuan-tuan dan puan-puan. Dengar ke tak ni? Adakah suara saya jelas? Visual saya jelas? Okey. Ni betul-betul kejadian ni tuan-tuan semua. Yes, ini betul-betul kejadian, tak tipu. Tidak tipu. Okey. Okey ke tak okey ni tuan-tuan dan puan-puan? Okey ke tak? Okey. So sebenarnya apa yang saya ajar ni tuan-tuan dan puan-puan adalah okey, tak dengar langsung. Okey. Ada yang dengar, saya dengar. Dengar tak? Tim saya dengar ke tak? Saya minta tim saya dengar. Suara putus-putus, tak jelas. Okey, apa yang berlaku ni? Ni yang saya kena berhenti kejap. Okey. Jelas, okey. Bunyi suara macam robot. Okey, saya memang robot pun kadang-kadang kerja. Terlalu hebat sangat sampai kerja pun macam robot. Okey, suara jelas ke tidak? Okey, dah jelas Okey. Tahu adalah apa yang saya tentang magic bag masuk dan magic belilah sementara. Kalau dia memang bagus je, okey je lah, terus je, okey boleh je. Tapi macam Alipah tu jadi masalah tu. Okay. Line okey ke tak tim? Okey, tim saya kata line okey. Mungkin line anda yang tak okey, saya tak pasti. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ini apa sebahagian daripada kita ajar dalam Smart Cash Flow Management tentang magic bag ni. Yang mana saya ada bagi template juga. Macam tadi saya tunjuk jadual ni. Tu magic bag cash up ni. Saya ada ajar ni. So bagi anda yang hadir ke kelas EFP, seriously saya dah tanya kepada anda. Sebab EFP tu saya rasa saya dah did a very
okey, job yang okey lah. Saya rasa okey lah. Saya rasa okey. Awak rasa awesome, okey lah tu. Of course, sebenarnya saya rasa just nak terima kasih sebab anda hadir. Cuma saya rasa sedikit terkilan lah sebab ada banyak lagi benda saya tak cover. Yang tak cover tu bukan apa, buku semua dah cover, insyaAllah. Tapi rasa macam bila anda ada soalan, bila anda ada kekeliruan, saya tak boleh nak jawab. Itu yang saya rasa saya tak cover habis. Yang in a sense banyak benda lagi korang tak tahulah. Tapi sebab saya seorang yang world class international, so saya nak bagi yang terbaik untuk anda. So bila jadi benda macam tu, saya rasa macam itulah, rugilah. So saya ada, that's why saya ada kelas-kelas lain yang saya harap anda boleh hadir. Macam contoh untuk kelas cash flow ni, kita akan adakan pada 20 hari bulan 1, yang mana saya akan ubah. Kali ni saya ajar costing dulu, cost analysis mastery. Saya ajar costing pada 19 hari bulan 1, 20 hari bulan 1 saya ajar tentang cash flow. So saya harap anda semua beri peluang kepada diri sendiri untuk hadir ke kelas ni. Better datang kelas combo lah. Maksudnya saya ubah sikit cara saya nak ajar. Hari pertama saya ajar macam mana kira kos, macam mana set harga. Hari kedua saya ajar macam mana urus duit. Dan salah satunya urus duit adalah tentang penggunaan magic bag ni. So seriously tuan-tuan dan puan, you guys are awesome. Saya just nak bagi tahu yang saya mohon maaf jika ada line-line tersekat sedikit hari ni. Dan saya nak anda semua faham satu benda adalah selepas ini saya akan live menggunakan profile page saya sahaja. Saya tidak akan menggunakan personal page. Saya harap anda boleh faham sebab saya nak bagi dia konsisten. So selepas ini kalau saya berkomunikasi, saya akan berkomunikasi menggunakan Nasrul Hadi Syukran, saya punya official page. So kalau komen tu keluar macam tu, kalau tak ada hashtag tim saya, dan itu saya lah, confirm. Tapi kadang-kadang saya saja nak nakal pun. Kadang-kadang saya saja test. Sebenarnya kadang-kadang saya juga. So basically memang saya ni berkelas, juga adalah social media. Saya masih saya satu benda saya nak anda berjaya, anda kaya dan berjaya. So itu saja untuk hari ni. Esok ada lagi. Ingat, ini adalah hari kelima berturut-turut kita live. Tim saya ada bagi tahu kat situ sesi tu bila. Kalau anda nak kita akan nak semua, nak apa, tulis je lah, nak lah. Tulis nak pun tim kita akan bantu anda. So saya harap anda boleh datang. Lagi best kalau anda boleh datang dengan tim anda. Terima kasih Puan Nura datang dengan Tuan Amin. Yes, bagus. Tuan Amin pun dia kata ni nak bersara kerja oil and gas. InsyaAllah lah. So harap tu makbul. So itu yang saya nak bagi tahu tentang ni. Dan kalau anda nak datang ke EFP seterusnya, kita ada EFP akan datang tuan-tuan dan puan-puan. EFP akan datang pada bulan 1, 31 Januari hingga 2 Februari. Tulis itu nak EFP. So tim kita akan bantu untuk nak EFP juga. Tulis nak je lah, dan nanti tim kita tanya anda nak apa. Boleh? Okay. So itu saja tuan-tuan dan puan-puan untuk hari ini, InsyaAllah. By the way, last but not least, Tolong jangan lupa untuk cek anda punya account bank. Dah pukul berapa ni? Dah dekat pukul 10 dah, 9 lebih, 9.40. Pergi cek balance account. Jangan lupa, jangan jadikan tu satu tabiat yang baik. Terima kasih Cikgu Captain akan join next EFP dengan Kerani. Terima kasih. So tolong tulis itu. Tolong tulis pula. Tolong cek balance account. Tolong cek sekejap lagi. Dan petang nanti pun jangan lupa, saya akan ingatkan balik juga. Okey? Boleh? Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Salam hari Jumaat. Jangan lupa bersedekah. Kalau tak mampu, tak sempat, sedekah selawat saja. Kita selawat at least 10 kali, InsyaAllah akan beri manfaat kepada kita pada hari ini. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Take care, jaga diri. Jumpa saya lagi esok. Dan jumpa saya lagi kalau boleh di kelas-kelas semua sihat walafiat. Dan pastikan anda jangan lupa share learning point pagi ni. Share learning point di support group EFP. Apa saja anda belajar, tak payah banyak pun. Kadang-kadang share 3 pun dah jadi. Kalau tak boleh nak share langsung, share 1 pun dah kira okey dah. Okey? Boleh? Itu saja hari ni. Cakap dengan sebelah.
Bangun, 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 bangun. Lima selepas EFP. InsyaAllah kita jumpa esok pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care. Assalamualaikum sekali lagi. Okay.